Assalamualaikum adik-adik. Untuk video ini, cikgu akan tunjukkan slide yang bertajuk rumus algebra ya. Yang ni kita dah masuk topik yang baru, bab 3 iaitu rumus algebra. Kita masuk. Di akhir pengajaran, murid berupayalah mencapai dua standard yang cikgu letak ni. Yang pertama adalah membentuk rumus algebra berdasarkan kepada situasi yang diberi ya. Situasi ni nanti cikgu akan beri. Yang kedua pula, menukar sekurang-kurangnya 3 perkara rumus bagi suatu persamaan algebra daripada latihan yang diberi dengan betul. Yang ni cikgu nak adik-adik buatlah. Menukarlah perkara rumus tu daripada latihan yang cikgu beri pada akhir pengajaran ya. Untuk video induksi ni cikgu akan beri sebelum kita mulakan kelas ya. Adik-adik boleh pause dulu video ni dan tengok dulu video yang cikgu beri dahulu sebelum kita menyambung kepada pengajaran kelas hari ini. Kalau adik-adik dah tengok video tersebut, kalau adik tengok dalam video tu, Upin Ipin dia pergi ke pasar untuk nak beli ayam. Ayam tu macam-macam dia kata nak beli ayam kan. Dia ada kata nak beli ayam goreng, ayam percik, ayam madu. Yang ni cikgu bagi contoh situasi tu. Upin dan Ipin mahu membeli ayam goreng, ayam percik dan ayam madu. Harga ayam goreng, ayam percik dan ayam madu masing-masing berharga RM1, RM2 dan RM3 seketul. Duit yang telah dibelanja ditulis sebagai H dalam bentuk ringgit. Adik tengok tu, cikgu ada sediakan jadual. Kalau adik tengok tu, pada bahagian makanan kita ada ayam goreng, ayam percik, ayam madu. Untuk harga seketul pula tu yang ringgit, cikgu letakkan anu. Anu tu cikgu gunakan sebagai bilangan makanan yang dibeli. Kalau adik-adik boleh baca tu, berdasarkan kepada maklumat yang diberi, huruf yang digunakan iaitu X, Y dan Z adalah sebagai pemboleh ubah. Adik-adik tengok tu kan, penggunaan anu tu cikgu guna 3X, 2Y, 3Z tu semua adalah pemboleh ubah. Rumus algebra ni kita ada dua perkara. Perkara rumus dan pemboleh ubah. Perkara rumus ni benda yang kita nak cari. Pemboleh ubah ni pula benda yang kita kira untuk mendapatkan perkara rumus. So kita teruskan. Soalan dia adalah tuliskan rumus bagi perbelanjaan yang dibeli oleh Upin dan Ipin dengan membeli ayam goreng, ayam percik dan ayam madu. Yang ni cikgu typo sedikit ya. P ni bukan nilai P tapi nilai H ya. Cikgu ubah ya. Sebentar. Kalau adik tengok H sama dengan X tambah 2Y tambah 3Z. Di mana H adalah perbelanjaan. Perbelanjaan ni hasil tambah lah semua
perbelanjaan yang telah dibeli oleh Upin dan Ipin ya. Okey. Kalau adik-adik tengok tu, X tu tak ada nilai apa-apa pun, hanya nilai 1 saja. Okey, X tambah 2Y tambah 3Z. Okey, untuk nilai nombor tu itu dimaksudkan dengan pemala. Okey, pemala ni nilai yang kita tak boleh ubah. Nilainya adalah tetap. Okey. So untuk yang itu kita dipanggil untuk nombor yang digunakan tu dipanggil pemala. Okey, bagi anu tu cikgu gunakan sebagai bilangan makanan yang dibeli ya. Okey, untuk X tu bilangan ayam goreng yang dibeli, Y pula bilangan ayam pecik yang dibeli, dan Z adalah bilangan ayam madu yang dibeli. Okey, berdasarkan rumus yang dibina di atas tu, ia berdasarkan kepada hubungan di antara pemboleh ubah. Okay, so X, Y dan Z ni adalah pemboleh ubah ya. So dalam ni H adalah perkara rumus, X, Y dan Z ni pemboleh ubah. Maknanya kita ada 3 pemboleh ubah berdasarkan situasi yang cikgu bagi ni ya. Okay, cikgu harap adik-adik faham ya. Kalau tidak faham, adik-adik boleh ulang balik dari awal mengenai contoh situasi yang cikgu beri ni ya. Okey, cikgu akan masuk kepada 3.1.2, yakni menukar perkara rumus bagi suatu persamaan. Okey. Apa yang dimaksudkan menukar perkara rumus ni adalah perkara rumus dalam suatu persamaan tu kita boleh jadikan sebagai pemboleh ubah, dan pemboleh ubah juga boleh dijadikan sebagai perkara rumus. Okey. Perkara rumus ni benda yang kita nak cari. Perkara rumus ni sentiasa berada di sebelah kiri, dan untuk pemboleh ubah ni sentiasa berada di sebelah kanan. So kalau ni adik-adik boleh nampak ni, okay, yang ni ada contoh bentuk segi empat tepat ni. Okay. Bentuk di atas adalah segi empat tepat. Perimeter P bagi segi empat tepat dinyatakan dalam bentuk A dan B. Maka okay. So macam mana kita nak kira perimeter? So hasil tambahlah panjang dan sisi ni. Okay, so P sama dengan A tambah B tambah A tambah B ya. Okay, so yang ni sisi 4 ni, sisi yang ni sama dengan yang sebelah sini, dan sisi yang satu lagi ni, sisi menegak ni sama dengan yang ni. Okay, so kita akan dapat perimeter sama dengan 2A tambah 2B. Okay, tapi macam mana kalau kita nak gunakan, contoh di sini cikgu nak guna A sebagai pemboleh ubah. So adik-adik pindahlah A tu pada sebelah kiri ya. Okay. So nanti adik-adik bila kira, adik-adik akan dapat nilai A sama dengan P tolak 2B per 2. Ataupun adik-adik boleh dapat B sama dengan P tolak 2A per 2. Okay, yang ni kalau adik-adik nak cari B ya. Yang ni untuk cari A. Okay, kita masuk pada contoh-contoh lain pula. Okay, yang ni contoh-contoh ni adik-adik boleh buka buku teks adik-adik pada muka surat adik-adik boleh buka pada muka surat 46 ya. 46. Okay, yang ni nyatakan M sebagai perkara rumus. Okay, kalau adik tengok tu, dia punya M tu, dia diberi persamaan tu A sama dengan 5 per 2M. Okay, so yang kita ada M tu sebagai pemboleh ubah dan A tu sebagai perkara rumus. Tapi dalam ni kita nak jadikan M tu sebagai perkara rumus. So
M tu perlulah pada sebelah kiri. Okey, adik-adik tengoklah jalan kira ni. Okey, A darab 2M. Kenapa kita kena darab 2M tu? Untuk kita cancelkan pada bahagian bawah ni. Okey, so kita dapat A darab 2M sama dengan 5. Okey, lepas tu kita bahagi 2A. So jawapan akhir kita akan dapat M sama dengan 5/2A. Okey. Yang ini juga dimaksudkan dengan M dalam sebutan A. Okey, maksud dia nilai M tu ada nilai A juga ya. Okey. Cikgu teruskan kepada contoh lain. Okey, yang ni nyatakan P sebagai perkara rumus. Okey, yang ni pun ada dalam buku teks. Okey, adik-adik boleh buka pada contoh 3 muka surat 47. Okey. Untuk yang ini okey, adik-adik boleh ni ya. Okey, yang ni diberi Q sama dengan punca kuasa P. Okey, kita nak gunakan P sebagai perkara rumus. So, mula-mula adik-adik pindahlah kedudukan dia. Okey, lepas tu adik-adik perlu mendarabkan kedua-dua dengan kuasa 2 untuk kita buang dia punya punca. So, jawapan akhir dia kita akan dapat P sama dengan Q kuasa 2. Okey, untuk D ni kita ada T sama dengan 1/P kuasa 2. Okey, kita nak P kuasa 2 tu pada sebelah kiri. Okey, T ni pula pada sebelah kanan lah. Okey, so yang ni adik perlu darab P kuasa 2. Okey, lepas tu kita bahagi T. Lepas tu kita pindahkan dia punya punca kuasa. Okey, T ni akan dapat nilai P sama dengan punca kuasa 1/T ya. Okey, punca kuasa ni ada pada 1 dan T ya, bukan hanya pada 1 saja ya. Okey, yang ni adik-adik kena hati-hati sikit ya. Bila adik-adik mengira dapat macam ni, okey, dia perlu letak ni punca kuasa kurungan 1/T tu kurungan. Okey. Okey, kalau adik-adik tak faham penerangan cikgu, adik-adik boleh tanya cikgu ya dekat Telegram. Okey, dah habis tengok, adik-adik boleh buat soalan. Jom buat 3.1 soalan 1. Okey, adik-adik buat soalan 1 A, B, C dan D ya. Okey, adik-adik buat dahulu ya. Okey, adik-adik boleh pause video ni dan buat dahulu soalan-soalan tersebut dan selesaikan. Nanti adik-adik boleh hantar kepada cikgu ya nanti. Okey. Seterusnya untuk kuis ni. Okey, untuk kuis ni cikgu akan beri dalam Telegram. Okey. Dan untuk latihan tambahan pula adik-adik boleh buat ya. Dan tambahan ni pada jom buat 3.1 ni juga soalan 1 dan soalan 2. Okey, bagi menguasai lagi kemahiran dalam topik ni ya. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Kalau adik-adik tak faham mengenai pengajaran pada hari ini, adik-adik boleh tanya cikgu ya. Okey.